Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengulangi gesaan berhubung keperluan China berkongsi lebih banyak data mengenai lonjakan kes COVID-19 di negara berkenaan. Badan Kesihatan Dunia itu berulang kali menyuarakan kebimbangan mengenai statistik rasmi yang dikeluarkan Beijing tidak menggambarkan kesan sebenar gelombang penularan di China. Pengarah Eksekutif Program Kecemasan WHO, Michael Ryan percaya kes kematian sangat kurang dilaporkan oleh China. Katanya, walaupun pihak berkuasa China mula memberikan kerjasama, namun WHO masih tidak mempunyai maklumat yang mencukupi untuk membuat penilaian risiko komprehensif yang penuh. Ryan sebaliknya memuji kerjasama yang diberikan Amerika Syarikat yang kini berdepan dengan penularan pantas subvarian baharu Omicron XBB.1.5. Katanya Washington telus dalam melaporkan data dan kesan penularan akibat subvarian itu. Setakat ini, subvarian itu telah dikesan di 38 negara. Beribu-ribu empangan di seluruh dunia berdepan risiko mengalami penyusutan lebih suku daripada kapasiti simpanannya menjelang 2050. Demikian menurut kajian yang dijalankan Institut Air, Alam Sekitar dan Kesihatan di Universiti Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Pengarahnya Vladimir Smartin berkata, empangan dan takungan air akan kehilangan kira-kira 1.65 trilion meter padu kapasiti simpanannya akibat pengumpulan mendapan. Angka itu menyamai penggunaan air di India, China, Indonesia, Perancis dan Kanada. Ketika ini hampir 50,000 empangan utama di 150 negara mengalami penyusutan kapasiti simpanan kira-kira 16%. Ia dijangka terus menyusut kepada kira-kira 26% menjelang pertengahan abad ini. Kira-kira 1,200 penerbangan keluar dan masuk ke Amerika Syarikat dibatalkan, manakala lebih 7,900 penerbangan lagi ditangguhkan. Ia susulan gangguan sistem komputer utama yang digunakan juruterbang menyebabkan pesawat mengambil masa beberapa jam untuk berlepas. Menurut pentadbiran penerbangan Persekutuan FAA, operasi kembali pulih secara berperingkat-peringkat. Siasatan FAA mengenal pasti gangguan berpunca daripada sistem notis kepada juruterbang. Sistem tersebut menyediakan maklumat mengenai bahaya, perubahan kemudahan lapangan terbang dan maklumat yang boleh menjejaskan penerbangan. Rusia akan menghantar kapal angkasa tanpa kru ke stesen angkasa antarabangsa ISS bulan depan. Ia bagi membawa pulang 3 angkasawan yang terkandas selepas kenderaan pulang mereka rosak akibat terkena meteorit kecil. Pengumuman itu dibuat agensi angkasa lepas Rusia Roscosmos selepas meneliti kelayakan penerbangan kapsul Soyuz MS-22 yang didapati mengalami kebocoran radiator selepas mendarat di ISS bulan lalu. Pengarah eksekutif bagi program penerbangan di angkasa Roscosmos, Sergei Krakyalev, dan pengurus program ISS di Pusat Angkasa Johnson NASA di Houston, Joel Montalbano berkata, kapal angkasa Soyuz MS-23 akan dihantar ke ISS 20 Februari depan. Ia bagi membawa pulang 2 angkasawan Rusia, Dmitry Petelin dan Sergei Prokopiev, serta angkasawan NASA Frank Rubio ke bumi. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris, Manchester City dikejutkan Southampton 0-2 dalam aksi suku akhir awal pagi tadi. Dalam perlawanan di Stadium St Mary's itu, Southampton menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-23 menerusi pemain bawah 21 tahun Perancis Sekou Mara sebelum Moussa Djenepo menjaringkan gol kedua 5 minit kemudian. Satu lagi aksi suku akhir menyaksikan Nottingham Forest bakal bertemu Manchester United dalam perlawanan separuh akhir. Ia selepas menewaskan Wolves 4-3 menerusi penentuan penalti. Terdahulu kedua-dua pasukan terikat 1-1. Dalam aksi Ligue 1 Perancis pula, Paris Saint-Germain PSG terus mengungguli carta selepas menewaskan pasukan tercorot Angers 2-0. Dalam aksi awal pagi tadi, Ekitike meledak gol seawal minit ke-5 sebelum Lionel Messi menjaringkan gol kedua buat PSG pada minit ke-72 sekaligus mengekalkan status sebagai pendahulu dengan 47 mata.
Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hasan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.